Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Insyaallah pada petang ini saya ingin perkenalkan kepada tuan-tuan satu buku baru, iaitu Hayya Naqra. Okey. Hayya Naqra. Ini depan, ini belakang. Ini syarikat penerbit bernama Pustaka Nadwa. Hayya Naqra bermakna jom kita baca. Adapun ringkasnya jom marilah baca. Apa yang kita maksudkan baca di sini adalah baca Quran. Sebab ada orang tanya saya, ini buku apa ni Ustaz? Buku bahasa Arab ke? Tidak, saya kata ini buku untuk kita belajar asas-asas Al-Quran. Dia kata sebab ada sebahagian buku Arab diguna Hayya Naqra juga. Kita kata di pasaran sudah pun ada jenama Iqra sekian lama. Jadi kita nak buat sedikit pembaharuan. Kami di Pustaka Nadwa telah menukar kepada Hayya Naqra. Jom kita baca, yakni jom kita baca Quran. Dengan mana jom marilah kita belajar Quran. Satu seruan kepada semua orang mana-mana yang belum lagi dapat membaca Quran, rebutlah sisa umur yang ada untuk belajar Al-Quran Al-Karim. Sebab Nabi SAW banyak berpesan tak menyatakan kelebihan Al-Quran, kelebihan orang yang belajar dan mengajar. Antaranya iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran. Sesungguhnya Quran itu akan datang pada akhirat besok sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya dan beramal dengannya. Dan Nabi kata dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Quran dan orang yang belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan orang yang mengajar Quran. Baik. Jadi untuk apa dia ya? Untuk memendekkan masa kita ni, saya nak bagi ringkas saja. Saya suka nak terangkan cara nak guna buku ni. Buku ni sebenarnya di awal buku ini dia ada pengenalan tentang nama huruf. Okey, ada nama huruf ni. Okey. Jadi bagi yang guna buku untuk belajar, guna buku untuk mengajar khususnya, bagi yang guna buku ini untuk mengajar khususnya, bolehlah mula pada muka surat 6. Pada muka surat 6 macam inilah ya. Muka surat 6 dia mula dengan alif, ba, ta, tha. Alif tak ada baris, ba, ta, tha pun tak ada baris. Yang tak ada baris ni dia berakhir. Kalau kita cek dia berakhir sehinggalah muka surat 26. Muka surat 28 barulah belajar bagi atas. Orang tanya saya sebab apa buat macam ni, lain daripada yang lain. Memang saya dan tim saya sudah pun membuat kajian. Dan bila kita buat kajian, bila tanya sana, tanya sini, dan tengok anak sendiri yang belajar Iqra. Iqra sangat bagus. Memang sumbangan sangat besar. Cuma bila ada sikit-sikit ni yang masalah, kita kena selesai. Saya tanya anak saya, ini huruf apa? Dia kata sa. Ini huruf apa ni? Dia kata na. Ini huruf apa ni? Dia kata la. Saya tanya dia, Abi tak tanya bunyi dan huruf dan baris. Abi tanya, apa nama huruf ini? Dia kata sa. Apa huruf ini? Na, dia kata. Jadi ini masalah.
Jadi budak tak tahu sebutan adapun nama huruf. Iqra dia ajar bentuk huruf dan baris. Jadi budak tak tahulah. Jadi bila kita tanya tak, contohlah. Tanya ni kan, anak kita, ni huruf apa ni? Dia akan jawab ja. Kalau yang ni, apa ni? Ha. Jadi peninglah kita. Jadi kita pun bersoal juga sekolah ajar macam mana. Dia pakai sistem apa? Jadi kami ni perkenalkan balik sistem zaman dulu. Campur yang baru. Kita jadikan dia integrated. Yang dulu disebut alif, ba, ta itu. Dan yang sekarang campur. Jadi kita masih lagi mengekalkan 6 dalam satu buku kita ni. Bagi yang mulakan buku saya ni, dia terus mula muka surat 6. Manakala muka surat 1, 2, 3, 4, 5 itu bolehlah dijadikan panduan untuk guru. Guru yang mengajar, dia boleh pelik. Nak sebut macam mana? Kalau huruf alif tu kan, nak sebut macam mana? Alif. Itu sebetulnya betul. Ada orang sebut, apa ni? Alif. Itu ganu. Kalau katak pun sama juga. Ini huruf apa ni? Ba. Contoh. Jadi nak sebut ba. Memanglah kalau kita tengok huruf ba ni, kalau kita sebut yang betul, ba ada hamzah. Tapi diringankan, dibuang hamzah jadi ba. Jadi muncullah, maka jadilah bacaannya sekadar 2 harakat. Ba, ta, tha. Kalau jim panjang sikit sebab ada 2 mati. Okey. Jadi kalaulah budak-budak ni kita ajar sebutan yang betul, mungkin insya-Allah di hujung pelajaran 1 ataupun buku 1 mereka boleh baca. Tunjuk yang ni, yang ni apa ni? Sad, dia kata. Tak apalah, panjang tu tak cukup pun. Sad. Okey. Ni apa lagi? Qaf. Tak apalah. Ni apa ni? Nun. Ni apa ni? Taha. Janji masa sebut Taha ni kita dah ajar dulu. Taha. Jadi nampak bunyi panjang sikit. Ni apa ni? Ha mim. Ini Yasin. Jadi yang ni Tasin. Sebab saya dah jumpa dah pelajar. Dia kata apa? Alamara. Itu bahaya. Pesan daripada kita tidak mengajar bunyi ataupun nama huruf. Penting. Jadi buku saya ni, kalau tuan-tuan tengok sebelah kanan lah. Kalau kita buka lepas ni, insya-Allah sebelah kanan ni adalah sedikit penjelasan. Taklim ringkas bagi tajuk baru. Dia akan letak sebelah kanan. Jadi latihan dia pun tak banyak sangat. Okey. Orang saya apa beza di antara Iqra saya, Hayat Naqra dan Iqra lama? Saya bagi 3 poin dia. Poin yang pertama sekali, pelajar tidak diperkenalkan nama huruf. Sebab itu mereka keliru apabila diminta menamakan huruf. Contoh huruf sin. Bila tanya mereka sebut sa. Yang pertama. Yang kedua, sesetengah latihan yang diketengahkan dalam Iqra lama panjang. Dia Iqra bagus tapi dia panjang nampak kadang-kadang tu. Jadi dia menjadikan pelajar ni kadang-kadang bila nak habis ni. Yang mengajar pun kadang-kadang dia skip lompat. Saya pun tak habis, panjang. Yang ketiga, ayat Quran yang diguna masih lagi ditulis tangan. Walaupun saya tengok ada terbitan Iqra yang lain ada yang dia dah tarik dan sebagainya, tapi masih lagi yang tulis tangan. Bila tulis tangan ni banyak masalah. Sebab tulis tangan kebarangkalian kesilapan tu memang tinggi. Kesilapan macam mana? Silap letak baris, silap tanda, tergugurnya baris, macam tu. Jadi Hayat Naqra yang saya bawakan ini, yang pertama sekali penampilan dia, yang pertama sekali pelajar diperkenalkan nama huruf dahulu. Huruf tanpa baris. Okey.
Jadi muka 1 sampai muka 5 panduan guru. Yang kedua, latihan yang kita ketengahkan tu tidaklah terlampau banyak sangat. Jadi bila pelajar tu masih lagi kurang lancar, jadi guru yang mengajar itu boleh mengulang latihan. Latihan sama dah tak masalah, dia ulang. Okey. Yang ketiga, ayat Quran yang kita guna dalam buku ni, kalau ada ayat Quran tu kita guna. Nah, ayat Quran yang kita guna itu diambil daripada perisian mushaf. Okey, software Mushaf Madinah. Version terkini. Keluaran Akademi Quran Malik Fahad di Arab Saudi. Ni percuma je. Kalau itu nak buka dalam laman web King Fahad Quran tu, memang dapat. Okey, saya pun ada. Okey, jadi font yang terkini saya guna dalam buku ni, dan tulisannya besar sikit, dan buku dia pun saiz besar. Jadi kalau orang tua tengok sedap mata memandang. Ini tulisan dia besar, saiz besar, insya-Allah. Lepas tu kalau yang tu tengok dalam muka surat 150, okey, 150 ada bahagian tanda waqaf. Lain tu tengok dalam Iqra lama dia ada lam alif. Itu sistem lama. Setelah Arab Saudi dia telah pun review balik. Jadi lam alif tu mereka buat, mereka golongkan mana-mana waqaf yang terlibat dengan lam alif, mereka letak dari bawah kategori sa lam ya ni, sili sebutnya. Yang ni. Sili maksudnya wasal lebih baik, lebih utama. Jadi dalam buku ini adapun dalam Quran yang font baru yang digunakan oleh Arab Saudi, maka tidak ada lagi lam alif. Okey. Jadi kalau tanya saya macam mana nak dapatkan buku ini, tuan-tuan boleh hubungi Pustaka Nadwa. Tuan-tuan boleh saja buka nama web dia, di sana banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nama web Pustaka Nadwa, type saja Pustaka Nadwa, dia akan muncul nama web dia. Okey. Ini dia punya logo dia. Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan taklimat ringkas ini memberi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.